Okey, so cikgu rekodkan supaya nanti video ini kamu boleh tonton semula. Ya, tonton semula iaitu di YouTube channel cikgu. Okey. Baik, tamadun awal dunia. Okey. So kita tahu tamadun awal dunia sebenarnya. Okey, sebelum itu, berapa ramai kat sini yang dah belajar bab 5 ni kat sekolah? Boleh raise hand tak? Nak tengok berapa ramai yang dah belajar bab yang kelima ini. Aini Zara kata dah. Okey. So yang lain-lain? Okey. Dah belajar juga? Tengah. Oh, tengah belajar. Okey, yang lain belum, baru bab 3. Oh, baru bab 3. Okey. Okey, yang lain-lain? Okey, belum lagi. Nur Syafiqah pun belum lagi. Okey, baik. Awalnya masuk kelas saya, cikgu pun tak masuk kelas lagi. Alamak. Okey, tak apa. Okey, kepada mana-mana pelajar, okey, mungkin okey, kepada mana-mana pelajar yang baru saja masuk ataupun dah belum lagi masuk bab 5, anggaplah ini sebagai pendedahan baru. Ya, pendedahan baru. Kalau yang dah masuk, anggaplah ini sebagai satu revision. Yang belum masuk, anggaplah ini pendedahan baru. Ingat, bab yang pertama. Bab yang pertama iaitu pengenalan kepada sejarah, mengenali sejarah. Bab yang kedua iaitu zaman air batu. Bab yang ketiga, zaman prasejarah. Yang ada Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, zaman logam kan? Dan bab yang keempat iaitu mengenali tamadun. So itu 4 bab yang pertama. Bab yang kelima iaitu tamadun awal dunia. So kita nak sambung belajar di sini. Tamadun awal dunia. Baik, so kita akan lihat tamadun awal dunia dan gambar yang ini sebenarnya adalah gambar salah sebuah kuil yang terletak di Mesir. Kuil yang terletak. Tengok macam lain je. Okey, macam lain inilah dia. Kenapa diorang buat hakisan tu? Buat hakisan? Pada batu tu. Mana ada hakisan? Cikgu nampak tak yang dekat yang batu yang paling tinggi tu? Okey, kenapa? Kenapa ada corak tu? Oh, itu dia punya, itu yang dipanggil seni. Zaman dulu pun dah ada seni. Dia dibina menggunakan tanah liat kan? Ya, betul. Okey, ini di tamadun Mesir mereka dah ada teknologi buat bangunan dan buat kuil tinggi-tinggi menggunakan tanah liat dan keras sampai sekarang. Jadi zaman dulu pun mereka pun dah hebat dah. Dah tahu bagaimana nak membina bangunan. Okey. Baik. So kita lihat di sini. Okey, 4 lokasi tamadun awal dunia. Okey. So terdapat 4 tamadun awal dunia. Ingat ada 4, iaitu tamadun pertama Mesopotamia, yang kedua tamadun Mesir Purba, yang ketiga tamadun Indus, dan yang keempat tamadun Huanghe. Cikgu? Ya. Tamadun Indus tu kat mana? Okey, jom kita tengok. Kenapa apa jadi kalau zaman sekarang pakai tanah liat untuk bangunan? Masih ada. Masih ada. Untuk pengetahuan kamu ini, sebenarnya tanah liat tu masih digunakan untuk bangunan, iaitu mereka membuat tanah liat itu dan mereka bentukkan jadi petak-petak menjadi batu bata. So batu bata tu jadi batu jadi daripada tanah liat itu sebenarnya yang telah dibakar dia jadi keras. Okey. Baik. Maksud Huanghe. Okey. Jom kita tengok. Serius serius. Betul. Ya. Okey, baik. So keempat-empat tamadun ini berkembang di kawasan lembah sungai. Lembah sungai maknanya tepi-tepi sungai. Sebab sungai pada zaman dulu sangat penting untuk membekalkan air bagi tanaman, membuat kawasan pertempatan dan juga menjadi alat perhubungan. Okey, baik. So ramai yang dah tanya kat mana dia? Okey, jom kita tengok. Inilah dia gambaran tamadun-tamadun ini.
Okey, iaitu kalau kita lihat di sebelah kiri, okey, di Afrika ni, okey, di atas Afrika ni kalau kita lihat, okey, ini adalah Sungai Nil ya. Ini Sungai Nil. Baik. So Sungai Nil inilah sebenarnya terbentuknya tamadun Mesir purba. Sebab ini adalah Mesir. Ini negara Mesir. Jadi di situ tamadun Mesir purba. Kemudian yang di tengah tu, okey, ini ada dua sungai. Sungai Tigris, okey, dan juga Sungai Euphrates. So Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates inilah, di sinilah berlakunya tamadun Mesopotamia, iaitu tamadun tertua di dunia. Tamadun tertua di dunia sebenarnya adalah tamadun Mesopotamia. Sebab dia paling awal. Dia paling awal ya. Kemudian kalau kita lihat yang ketiga, di sepanjang Sungai Indus. Ini Sungai Indus ni. Okey. So Sungai Indus ini, okey, so terbentuklah tamadun Indus. Dan juga di sini, okey, di sebelah China. Yang ini tamadun Indus ni di atas negara India, dekat-dekat dengan Pakistan. Mungkin Dekat-dekat negara India dan Pakistan. Dan satu lagi iaitu Sungai Huanghe ni. Ni Sungai Huanghe telah membentuk tamadun Huanghe. Dan tamadun Huanghe terletak di negara China. Okey. Baik. So ada soalan. Dari mana dia dapat nama-nama tu, cikgu? Baik. baru nak tanya soalan itu. Baru saja, bagus. Baik. Tamadun Mesir purba sebab memang nama tempat itu memang kawasan Mesir. Baik. Kemudian untuk Huanghe ni bermaksud ialah Sungai Kuning. Sebab air dia berwarna kuning, jadi dinamakan, dalam bahasa Cina dia panggil Huanghe. Jadi oleh sebab itu sini sungai itu dipanggil Sungai Huanghe. Dalam bahasa Cina. Manakala untuk untuk Sungai Indus. Baik, Sungai Indus ni memang merujuk kepada orang-orang yang tinggal di situ, iaitu orang-orang Indus. Dia orang kata apa? Campuran Indus dan juga Aryan. So dia jadi Indus. Sebab itu sungai itu dipanggil Sungai Indus. Tetapi Mesopotamia aja lain. Mesopotamia ni sebenarnya Meso. Perasan tak kat sini cikgu nak bagi tahu korang ada satu yang agak mungkin mengejutkan bagi kamu. Baik, perasan tak? Kamu telah belajar Mesopotamia dan juga kamu belajar Mesolitik. Macam sama tak? Hampirlah. Hampir. Sebenarnya, perasan tak? Meso ni, cikgu kalau cikgu pecahkan dia, sebenarnya Meso ni bermaksud di tengah-tengah. Kalau Mesolitik ini sebenarnya bermaksud zaman pertengahan. Zaman batu pertengahan. Zaman batu pertengahan, Mesolitik. Zaman batu pertengahan sebenarnya Mesolitik. Manakala Mesopotamia sebenarnya adalah tanah di antara dua sungai. Maknanya tanah di tengah-tengah dua sungai. Senang cerita sebenarnya tanah di tengah-tengah antara dua sungai. Itu Mesopotamia. Perasan tak perkataan Meso itu? Kan? So Meso itu bermaksud tengah-tengah. Meso itu bermaksud tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat tamadun Mesopotamia ini, memang dia terletak di tengah-tengah. Antara apa? Antara Sungai Tigris
dengan Sungai Euphrates. Jadi sebab itu dia dipanggil tamadun Mesopotamia, iaitu tamadun yang terletak di tanah antara dua sungai. Maksudnya? Kan ada dua sungai ni, Sungai Tigris dengan Sungai Euphrates. Jadi kawasan tamadun itu terletak di kawasan ni. Jadi tamadun itu terletak di tengah-tengah antara dua sungai. Bermaksud, cuba kamu tengok betul-betul. Kan ada kawasan tanah ni. Okey, di sebelah sini, di tengah-tengah ni. Nampak tak? Jadi kan kawasan ini kan, kawasan inilah tanah Mesopotamia di antara Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Jadi itu yang dipanggil tamadun Mesopotamia. Cikgu, Ya. Euphrates tu kat Eropah tu. Tak ada. Ini sebenarnya Sungai Tigris dan Sungai Euphrates sebenarnya terletak di negara Iraq dan Iran sekarang. Dia ada dua negara kat sini, iaitu negara Iraq dan juga negara Iran. Okey, kalau sempat kita pergi tengok sekejap lagi. Kalau sempat kita pergi tengok negara itu dan Sungai Tigris serta Sungai Euphrates. Baik. So di sinilah 4 tamadun. Okey, yang memulakan tamadun manusia di dunia, iaitu tamadun Mesir Purba, Mesopotamia, tamadun Indus dan tamadun Huanghe. Baik. Daripada situ kita lihat inilah dia aktiviti dan kepentingan sungai ya. So sungai banyak kegunaan dia. Kita tengok dulu tentang tamadun Mesopotamia hari ini. Baik. Ingat satu fakta penting. Tamadun Mesopotamia sebenarnya adalah tamadun terawal dunia. Maknanya dia tamadun paling awal dunia dan tamadun yang first. Yang first kali yang terletak di barat daya Asia. Dan Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai. Nampak tak? Tanah di antara dua sungai. Itu maksud Mesopotamia. Iaitu dia terletak antara Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates. Yang mengalir dari kawasan pergunungan Turki hingga tanah Pamah di Iraq. So, sungai ini, sebenarnya tamadun ini, lama tak cikgu? Lama. Telah berkembang dari pertempatan awal zaman Neolitik. Dia bermula daripada zaman Neolitik, iaitu antara 5,000 sebelum Masihi sehingga 700 sebelum Masihi. Dan pada sekitar tahun 3,500 sebelum Masihi, wilayah Mesopotamia telah berkembang menjadi pusat tamadun awal. Baik. Masih ada orang tinggal kat situ lagi ke? Ya, ada. Masih ada lagi. Baik, untuk fakta, untuk pengetahuan kamu ya. Okey, dikabarkan bahawa kita dah belajar kan tentang timeline ni, iaitu tahun Masihi, betul? Kita tahu yang ini, katakanlah ini tahun 1 Masihi. Okey, 1 Masihi. Dan kita sekarang ni berada di mana cikgu? Kita berada di tahun 2022 Masihi, betul? 2022 Masihi sekarang ni. Kita sekarang ni ada di tahun 2022 Masihi. Baik. Kalau kamu tengok kalau tahun sebelum itu, so tamadun Mesopotamia bila? Dikabarkan ianya adalah pada 5,000. 5,000 sebelum Masihi. Sebelum Masihi, maknanya dia dia manjang ke belakang. 5,000 sebelum Masihi lagi dia dah wujud. Tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia. Dan dikabarkan sebenarnya Nabi Adam menurut yang cikgu seingat cikgu lah bahawa Nabi Adam itu diturunkan ke bumi ketika tahun 7,000 sebelum Masihi.
7,000 sebelum Masihi. So di sini ada Nabi Adam. So Nabi Adam adalah manusia yang pertama di bumi. Jadi tak lama kemudian terbentuklah tamadun. Nampak tak? Tak lama kemudian Nabi Adam turun, kemudian terbentuklah tamadun Mesopotamia. Dan sesiapa yang di sini untuk pengetahuan kamu, dalam tamadun Mesopotamia inilah, dalam Islam, dalam Jews dan juga dalam Kristian, ada satu nama dipanggil Nabi Ibrahim, ataupun juga yang kalau Kristian panggil dia Abraham. Nabi Ibrahim ataupun Abraham ini sebenarnya wujud semasa tamadun Mesopotamia. Cikgu. Ya. Ibrahim dia kaum apa? Kaum Nabi Ibrahim kaum apa? Kaum Nabi Ibrahim. Cikgu pun tak ingat, tapi dia memang berada di tamadun Mesopotamia. Dia baik kan? Ya, Nabi Ibrahim memang baiklah. Jadi persoalannya, kalau di sini Nabi Ibrahim, Islam lah, apalah kau ni? Baik, kalau kita lihat, dikatakan bahawa 7,000 sebelum Masihi hingga 5,000 sebelum Masihi, ini zaman apa? Zaman Neolitik. Persoalannya, kalau Nabi Adam turun pada waktu itu, dan kalau kita lihat, jadi siapakah sebenarnya yang sebelum itu? Iaitu yang pada zaman Paleolitik tu. Nabi Isa. Nabi Isa. Tak. Nabi Isa kat sini. Oh my god. Nabi Isa kat sini. Nabi Muhammad. Tak ada. Tak, cikgu kata sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam mana ada Nabi? Sebelum Nabi Adam ke mana ada orang? So tak ada orang lah. Memang tak ada orang, tapi masalahnya zaman Paleolitik tu ada orang? Siapa? Kan? Tak tahu. Yes. So inilah dia persoalan-persoalan yang kamu semua kena kajilah nanti. Kena kaji nanti. Okey, tak apa. Itu yang kita nak ambil pengetahuan pengetahuan. So kamu fikir dulu. Baik, tak apa. Baik, kalau kita lihat di sini Sungai Tigris dan Sungai Euphrates yang mengalir daripada pergunungan Turki. Baik, untuk itu cikgu bawa kamu pergi tengok nak. Pergi tengok di manakah Sungai Tigris dan juga Sungai Euphrates itu. Okey, baik. So kita akan lihat berkaitan dengan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates itu di manakah ia? Baik. So kita akan lihat di sini. Baik, kita sekarang berada di Malaysia. So kita akan terbang pergi ke mana? Kita pergi ke India tu. Dan kemudian kita akan pergi terus ke, nampak tak ada Iran dan Iraq tu? So kemudian kita zoom kawasan ini. Zoom kawasan ini dan kita akan dapat lihat inilah dia kawasan yang dikatakan sebagai tamadun Mesopotamia. Kawasan tamadun Mesopotamia di sinilah. Baik Naufal. Baik. Jadi kita lihat inilah dia kawasan. Dan kalau kamu perhatikan, nampak tak ada lengkungan-lengkungan ni? Lengkungan-lengkungan inilah kalau kamu lihat yang garisan yang berliku-liku ni kan. Inilah dia Sungai Tigris. Yang berliku-liku ni kan. Macam ular ni Sungai Tigris. Manakala panjang gila. Memang panjang sampai ke laut. Sampai masuk ke laut ke bawah. Sampai ke laut ke bawah. So Sungai Tigris. Manakala kalau kita lihat tu sungai. Dan manakala satu lagi kalau kamu lihat iaitu sungai satu lagi sungai iaitu Sungai Euphrates, dan Sungai Euphrates sebenarnya terletak di sini. Ini Sungai Euphrates.
Kalau kamu perasan ada macam garisan kecil itu kan. Okay. So tu sungai Euphrates. Jadi sungai Euphrates. Yang ini sungai Euphrates, yang sebelah atas ni sungai Tigris. Jadi Tigris dan Euphrates. Jadi tamadun Mesopotamia terletak di tengah-tengah kawasan ni. Maknanya terletak di tengah-tengah antara sungai Tigris dan sungai Euphrates. Sebab itu Macam kasut ke cikgu? sebab itu dipanggil Mesopotamia. Cikgu? Kenapa kalau kita orang tengok dari sini tengok macam bentuk keseluruhan dia macam ikan? Biarlah dia. Okey, baik. Yang penting kita tahu bahawa di sinilah kawasannya, dan kawasan ini kita tahu bahawa kawasan ini subur. Okey, kawasan ini subur dengan kawasan pertanian. Okey, dan juga kawasan ini memang penuh dengan kita kata penempatan lah. Penempatan. So contohnya kalau kita pergi ke kawasan di Sungai Tigris ni, kalau kamu lihat, okey, kalau kamu lihat yang petak-petak tu ya, yang petak-petak tu sebenarnya adalah kawasan-kawasan pertanian gandum. Ya, yang petak-petak hijau, hijau hijau coklat tu kan. Itu adalah kawasan pertanian gandum, sebab mereka memang banyak makan roti. Jadi roti menggunakan gandum. So kawasan ini memang banyak untuk kita kata sebagai penanaman gandum. Dan kalau kita mungkin boleh turun untuk kita lihat suasana sebenar di kawasan ini. So ada kawasan bandar di sini, di mana mungkin kita boleh turun sekejap untuk kita tengok apa yang ada di kawasan ini, cikgu. Jom kita turun sekejap. Cikgu? Ya. Satu lagi yang dekat soal general tu. Yang tu apa sebenarnya? General? Ada satu nama tu dekat sungai tu. Okey, baik, tak apa. Baik, ini adalah gambaran kawasan di tepi Sungai Tigris. Nampak tak? Bestnya ada restoran. Ini Sungai Tigris memang lebar, dan luas. Cikgu, boleh mandi? Ya, boleh mandi. Di mana ada air, di situ boleh mandi. Tapi ada je tempat yang tak boleh mandi. So kalau kita lihat di sini, ini adalah gazebo tempat diorang berehat-rehat. Dan kalau kita lihat tadi, ini tempat macam diorang memang suka makan di luar. Diorang suka makan lepak di luar sebab bagi mereka kawasan sana memang sejuk. Sana sebenarnya sejuk sebab itu kalau kamu tengok diorang pakai coat, pakai baju yang tebal, sebab suasana cuaca di sana dia sejuk dan nyaman. Dia bukan bersalji tak, tapi dia memang sejuk. Dia memang sejuk, serius lah, nampak tu. So ini di mana ni? Ini di negara Iraq. Ya. Saya tengok macam tak sejuk je tu. Tak, dia sejuk sebenarnya, sejuk nyaman. Sejuk nyaman tu dia macam sejuk-sejuk di seperti di Cameron Highland, di Genting Highland kat sini lah. So masih lagi boleh pakai baju dan juga coat biasa macam ni pun dah okey. Dia sejuk-sejuk macam Cameron Highland lah kat kita ni. Jadi inilah suasana di tepi Sungai Tigris, iaitu merujuk kepada tamadun Mesopotamia. So tak payah pakai kipas, ya, tak payah pakai kipas. Betul tu. Okey. Jadi kalau kita lihat, itulah dia gambaran berkaitan dengan tamadun Mesopotamia, iaitu Sungai Tigris. Baik. So kita dah tahu, di situ Sungai Tigris. Ya, betul. Jadi kalau kita lihat di sini, terdapat daripada zaman dulu, daripada tahun 5000 sebelum Masihi, terdapat beberapa kerajaan yang memerintah kawasan ini, seperti Sumeria, kemudian juga Babylon, dan juga Akkad, Chaldea, dan juga Assyria. Dan kerajaan terawal ialah kerajaan Sumeria. Kerajaan yang paling awal yang wujud di tamadun Mesopotamia ini ialah kerajaan Sumeria, yang bermula pada tahun 3500 sebelum Masihi. Dan kerajaan terakhir yang wujud di
tamadun Mesopotamia ialah kerajaan Chaldea yang telah runtuh pada tahun 539 Masihi. Cikgu, Ya, kerajaan Sumeria tu masih hidup lagi ke tak ada? apa dia? Kerajaan terawal Dah tak ada lah. Sudah tentulah kerajaan terawal tu kerajaan Sumeria, lepas tu digantikan dengan kerajaan Babylon. Kemudian digantikan pula dengan kerajaan Akkad, kemudian diganti-ganti sampailah yang last sekali kerajaan Chaldea. Dan itu pun tamat juga. Dia berganti-ganti. Kerajaan yang memerintah di tamadun Mesopotamia. Dan tamadun di Mesopotamia bermula di wilayah selatan iaitu Sumer. Orang Sumeria telah berhijrah ke wilayah ini dan orang Sumeria ini telah membina pertempatan iaitu kampung-kampung serta menjalankan aktiviti pertanian. Melalui kerja menebus guna tanah dengan membina, mereka pandai membina sistem pengairan yang membolehkan mereka mengawal pengaliran air sungai. Lalu mereka juga berjaya membina sistem perbandaran. Baik, ramai yang tanya, cikgu, Babylon tu macam pernah dengar lah. Baik, Babylon ni antara kerajaan yang terkenal di tamadun Mesopotamia. Dia terkenal dengan apa, cikgu? Bukan. Babylon ni sebenarnya terkenal tu dengan apa tahu? Baik, Babylon ni terkenal dengan Taman Tergantung Babylon. Taman Tergantung Babylon. Dia ada satu taman, di mana, kenapa dipanggil Babylon? Dah nama dia Babylon macam tu? Baik. So dia ada taman, di atas bukit tau. Dia ada pokok-pokok, pokok-pokok ke atas. Kemudian dia ada lagi binaan ke atas ini, dan binaan lagi ke atas ini, serta binaan lagi ke atas ini, yang mana di sini penuh dengan pokok-pokok bunga. Ya, pokok-pokok bunga dan juga ada kolam-kolam air ke atas tu. Ada kolam air ke atas ni. Dan juga kalau kita lihat ke atas ni pun ada lagi. So, ke atas ni pun ada lagi. So, hanya orang kerabat diraja sahaja yang boleh naik ke atas. Dan kalau orang daripada bawah, dia kat atas bukit tau. Dia kata bukit macam ni. Bab ni. It's okay, Ashraf. Dan apabila orang berdiri kat sini, contoh orang berdiri kat sini kan. Bila dia berjalan, kawasan ini bila waktu pagi-pagi, dia akan ada macam kabus. Dia ada macam fogging lah, fog. Dia ada fog kat sini. Dia ada fog kat sini. So dia ada fog kat sini kan. Jadi, orang akan nampak apa tahu? Orang tak nampak kat bawah. Suddenly orang nampak straight. Ada taman lah kat atas tu. So tamannya apa? Macam taman tergantung atau dipanggil sebagai hanging garden. Hanging garden. Yeah, hanging garden. Yeah. Itu. So ini yang dipanggil taman tergantung. Dia boleh naik ke cikgu? Boleh. Tapi daripada bawah nampak macam dia tak nampak bawah kan? So dia macam gelap dia kat sini. So dia tak nampak bawah ni dan juga dia akan nampak atas saja. Ya, kenapa men? Pasal taman tergantung Babylon tu, saya cuba cari kat Google Earth tak jumpa. Tak jumpa. Dia memang taman tergantung tak ada. Kamu kena cari hanging garden. Hanging garden. Yeah, hanging garden. Babylon hanging garden. So memang ada. So itu dia boleh naik ke? Memang boleh naik. So itulah dia. Yang kita kata kalau kamu pernah dengar nama Babylon, itulah dia. Baik. So kita lihat dulu. Ciri utama kerajaan terawal iaitu kerajaan Sumer. Kerajaan Sumer. Ya betul. Bukan Pakistan. Itu Pakistan apa? Indus. Dekat Iraq. Memang kat Iraq lah. Sebab saya tengok ada Pakistan, Iraq, Inggeris. Kan? Dia sebenarnya adalah terletak di Iraq. Baik, ciri utama kerajaan Sumer. Maknanya kerajaan Sumeria lah. Kerajaan Sumeria.
Okay, so dia mention Sumer tu orang dia iaitu di kawasan Sumer. So kerajaan dipanggil kerajaan Sumeria. So kerajaan Sumeria ni antara ciri utamanya, yang pertama dia ada bandar yang maju, kemudian pengkhususan pekerjaan. Maksudnya dah ada orang-orang yang pakar dalam bidang masing-masing. Ada pakar dalam tukang batu, tukang kayu, tukang besi, kemudian juga tukang buat kain, tukang buat kain baju. Jadi itu dipanggil pengkhususan pekerjaan. Dah ada dah zaman tu lagi ya. Kemudian ada institusi yang kompleks, maknanya ada institusi pemerintahan yang memang sistematik. Kemudian ada pengurusan simpan kira. Mereka dah ada kira-kira akaun. Bila mereka berniaga, mereka dah simpan menggunakan kira-kira, iaitu menggunakan akaun. Itu bukan akaun bank lah. Dia catatkan. Dia catatkan kira-kira akaun, simpan kira. Zaman kerajaan Sumer pun dah ada. Dan juga peningkatan teknologi. So mereka dah ada teknologi. Baik. So kita lihat satu-satu. Inilah dia gambaran perbandaran tamadun Mesopotamia. So kita lihat gambaran dia. Inilah dia gambaran tamadun Mesopotamia di mana rumah-rumahnya dibina petak-petak. Nampak tak? Petak-petak. Dan juga dia punya kota pertahanan dia, kota dia juga dibina secara petak. Baik. Persoalannya ramai yang tanya, kenapa dia orang guna petak-petak? Sebab kawasan ini jarang hujan. Bila hujan, mereka tak perlukan bumbung macam ni. Mereka tak perlukan bumbung macam ni. Kenapa rumah kita di Malaysia perlukan bumbung macam ni? Supaya air hujan mengalir ke bawah. Tapi di sana bumbung mereka petak-petak. Kenapa? Kawasan mereka jarang hujan. Dan ada kata macam Attack on Titan, cikgu. Ya, betul. Dia punya ini macam Attack on Titan. Yes. Nanti jadi musim kemarau macam mana? Tak, dia bukan tak ada hujan, tapi dia jarang hujan. Mana dapat air tu? So, air tu daripada air hujan jugalah. Jadi cikgu tak kata dia tak hujan, tapi dia jarang hujan. Baik. So ini kawasan perbandaran dia, iaitu gambaran di tamadun Mesopotamia. Dan tapi jangan bazirlah. Ya, betul, Ashraf. Dan kalau lihat di lembah, buat macam tu sebab Attack on Titan tu wujud ke? Tak. Dia orang buat macam tu sebab Attack on Titan tu wujud ke? Tak ini. Sebenarnya Attack on Titan tiru dia orang. Bukan dia orang ni tiru Attack on Titan Attack on Titan tu yang tiru dia orang. Patutlah. Baik. Kita lihat di lembah, di lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates, maknanya di kiri dan kanan Sungai Tigris dan Sungai Euphrates itu terdapat kawasan yang subur, yang luas dalam oasis. Oasis tu maknanya kawasan padang pasir tapi ada kawasan yang ada air, takungan air. Takungan air di tengah-tengah gurun dan gunung. Dan kawasan ini dipanggil bulan sabit subur. Kat mana ni cikgu? Ni nampak tak ni? Macam kita tengok tadi, di sini ada Sungai Tigris. Sungai Tigris kemudian sampai ke laut Yang di sini pula adalah Sungai Euphrates. Sungai Euphrates, kalau kita tengok, ini kerajaan Babylon, kerajaan Sumer, kerajaan Akkad. So, apabila di kiri dan kanan sungai ni, kawasan ini subur. Sebab ada air, iaitu air daripada Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. So, kawasan ini subur sampailah sampai ke sini. Sampai ke sini. Sebab itu bentuk dia macam bulan sabit. Bentuk dia macam bulan sabit. Macam itulah. Kan? Macam tu kan? Macam bulan sabit. Cikgu. Tapi kenapa dia bagi nama bulan sabit? Kenapa bukan nama lain?
Dah itu je bentuk dia. Okay. Saya tengok macam Tak apa, dia tak penting apa yang kau tengok. Yang penting ahli sejarawan tu tengok apa. macam Okay. Jadi dia kata macam bulan sabit. Nampak tak? Dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? Fertile crescent. Nampak tak ni? Bulan sabit yang subur. Nampak tak? fertile. Kawasan bulan sabit subur. Dalam bahasa Inggeris dia, so dia ambil daripada bahasa Inggeris itulah. Okay. Jadi kalau kita lihat di sini, itulah dia. Okay, kawasan bulan sabit subur, iaitu terletak di antara Laut Mediterranean, okay, dengan Teluk Parsi. So, di tengah-tengah ni adalah lembah bulan sabit subur. Ya. Lembah Bujang pula. Lembah Bujang tu di Kedah. Okey, baik. So, kawasan ini dipanggil bulan sabit subur. Kawasan ini telah berkembang menjadi sebuah bandar yang besar. Dan struktur bandar ini dibina. Kebanyakan bangunan-bangunan di bandar ini dibina daripada tanah liat yang dijadikan bata. Nampak tak? Zaman dulu pun dah ada batu-batu bata yang menggunakan tanah liat. Dan tempat ibadat, maknanya mereka percaya kepada Tuhan. Tempat ibadat mereka dibina di setiap pusat bandar dan binaannya berbentuk piramid yang dipanggil sebagai zigurat. Zigurat. Dan bagi tujuan pertahanan, dinding-dinding besar dibina mengelilingi setiap bandar. Maknanya, ini dinding besar ni. Ini dinding besar ni. So, di tengah-tengah ni ada bandar. Begitu juga kat sini, ada dinding-dinding besar. Ini kawasan bandar dia. Yang ini kawasan penempatan dia ataupun kawasan perumahan dia. Jadi, so ada dinding besar untuk apa? Untuk tujuan pertahanan. Tempat ibadat tu tempat dia orang solat ke? Ya. Tempat ibadat tu maknanya tempat dia orang solat lah. Tempat dia orang solat. So, kita lihat di sini. Secara umumnya maksudnya tamadun Mesopotamia itu terletak di lepas Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Ingat tu ya. Dan ada kawasan bulan sabit subur. Bulan sabit subur. Itu paling penting. Dan inilah gambarannya. Kalau kita lihat daripada apa, siapa nak serang dia orang? Ada puak-puak lain yang nak serang. Ada orang lain yang nak serang. Iaitu, dia macam ni. Mungkin ramai yang pening. Baik, sebenarnya macam ni. Kalau untuk pengetahuan kamu, selain daripada, cikgu, 4 ni je ke tamadun. Tempat lain tak ada orang Sebenarnya tempat lain ada orang. Tapi tempat lain contohnya dekat sini ada orang. Dekat Turki. Dekat sini pun ada orang. Dekat sini pun ada orang. Tapi diorang hidup dalam kelompok yang kecil-kecil. Dalam kumpulan yang kecil-kecil. So mereka ini tidak semaju kawasan ini. Kawasan ini yang paling maju. Jadi orang-orang daripada kawasan kecil-kecil inilah yang cuba untuk datang dan menyerang. Menyerang mereka. Untuk dapatkan makanan, untuk dapatkan harta. Nampak tak? Boleh faham tak? So maksud cikgu di sini, bila cikgu kata 4 tamadun, tamadun terawal dunia, bukanlah maknanya dalam dunia ni kawasan 4 ni je yang ada orang. Kawasan lain tak ada orang. Sebenarnya kawasan lain pun ada orang. Ada manusia. Tapi manusia itu dalam kelompok dan kumpulan-kumpulan yang kecil. Tak semacam dia tak macam tamadun Mesopotamia, dia jadi bandar. Jadi itu perbezaan dia. Ya. Jadi dia perlu membina kota pertahanan, dinding-dinding yang besar itu untuk menahan daripada serangan-serangan luar. Serangan pihak-pihak luar itulah. Ini contoh gambaran dia.
Bandar ini dipenuhi dengan rumah dan kedai. Kemudian tepi-tepi ni kan, kalau kita lihat ada dinding yang tinggi, okay, melindungi Ur daripada serangan. Okay, jadi kalau kita lihat ni negara kota Ur. Okey Ashraf, negara kota Ur. Okey, dan kalau kita lihat ni di sini, okey, di sini ini dipanggil zigurat. Okey, ini dipanggil zigurat, okey, iaitu kuil besar yang disediakan untuk Tuhan bulan Nana dan isterinya meninggal yang menguasai bandar. Ini okey, satu kuil besar. Kadang-kadang di dalam bandar terdapat sebuah lagi terusan dan pelabuhan besar yang dibina bagi membolehkan orang luar berdagang dengan pedagang Ur. Petani menanam pokok gandum, ya, dan barley di luar kota Ur. Maknanya kawasan luar ni adalah kawasan pertanian. Kawasan pertanian, dan ada terusan menghubungkan Ur dengan sungai Euphrates. Jadi bermakna zaman dulu sekali imbas, kalau kamu tengok, dia memang dah macam maju sangat. Dah ada binaan, okay, dah ada dia punya rumah kedai, dah ada dinding-dinding. Dahsyat dahsyat sebenarnya. Memang hebat dia orang. Okay, dan kalau kita lihat pertempatan awal, okay, yang berbentuk perkampungan ini, okay, berkembang secara evolusi daripada kampung jadi bandar dan seterusnya kepada beberapa buah negara kota. Maknanya, bagaimana perubahan ianya berlaku, cikgu? Okey, mula-mula kawasan, kita kata kawasan Tamadun Mesopotamia ni bermula daripada kampung, ataupun perkampungan. Dia berubah menjadi bandar. Kemudian tak lama kemudian dia berubah lagi menjadi negara kota. Maknanya kampung, kemudian dia makin besar bandar, kemudian dia besar lagi jadi negara kota. Dia berkembang, ya. Dan gambar di bawah ini menunjukkan pembentukan sebuah negara kota dan tamadun Mesopotamia, iaitu negara kota Ur. Yang cikgu tunjukkan tadi itu negara kota Ur, dan penduduknya berjumlah 30,000 orang. Ramai 30,000 orang. Terletak di sungai Euphrates berhampiran Teluk Parsi. Ur menjadi tempat pertemuan pedagang dari jauh seperti India. Dan pada hari ini, kawasan Mesopotamia ni melibatkan kawasan seperti Iraq, Syria, Turki dan Iran, termasuk kawasan sempadan Turki, Syria dan juga sempadan Iran dan Iraq. Maknanya kawasan tu memang besar. Sekarang ni dah jadi kawasan yang besar dan juga terdapatnya banyak negara kat situ. Contohnya, kita pergi tengok lagi sekali dah. Kita pergi tengok lagi sekali, iaitu bagaimana sebenarnya kawasan itu. Baik. So kita pergi sekali lagi. Kalau kamu ada soalan boleh tanya. Baik. So sekarang kita lihat di sini. So baik. Kamu nampak di sini, ini Sungai Tigris. Dan yang dikatakan bulan sabit subur tu, ya. Yang bulan sabit subur yang kita belajar tadi tu kan. Bulan sabit subur tu daripada bawah ni, dia naik atas ni, dia naik atas ni dan kemudian dia turun ke sini. Dia turun ke sini dan dia naik ke atas sini, serta dia terus begini. Jadi inilah dia kawasan bulan sabit subur. Nampak tak? Kawasan bulan sabit subur. Maknanya kawasan ni semua dulu adalah kawasan Mesopotamia. Besar tak? Besar kan? Melibatkan negara seperti Iraq, kemudian melibatkan negara seperti Iran, Syria kat sini, kemudian Lebanon kat sini, dan juga sedikit Jordan. Jadi memang kawasan ini sangat besar. Memang sangat besar. Dan di bawah ni ada negara Israel. Bawah tu ada negara Israel. Jadi inilah dia dikatakan sebagai bulan sabit subur.
Baik. So, sekarang ni ada soalan nak tanya tak? Setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Boleh faham ke tak boleh faham ni? Boleh faham? Cerita tentang tamadun Mesopotamia. Boleh faham okey, baik Aimi, bagus. Yang lain-lain macam mana? Kita belum pergi kepada Mesir Purba lagi, belum. Okey, Huanghe pun belum. Boleh Okey, Syah, bagus. Okey. Boleh faham ya. So itulah serba sedikit tentang kerajaan Mesopotamia. Okey. So antara poin yang penting yang kita boleh ambil iaitu antaranya maksud Mesopotamia. Okey, maksud Mesopotamia ialah tanah di antara dua sungai dan bermula pada awal zaman Neolitik iaitu pada tahun 5000 sebelum Masihi, dan contoh-contoh kerajaan adalah Sumeria, Babylon, Akkad, Chaldea dan juga Assyria. Baik. Nak tak kita buat nota sikit tentang tamadun Mesopotamia ni? Nak tak kita buat nota sikit? Boleh. Boleh. Okey. So nota-nota ringkas saja. Jom kita buat nota sama-sama. Cikgu buat, korang tulis. Okey, boleh? Korang ambil kertas ke buku ke? Okey, untuk kita buat sama-sama. Pergi ambil kertas, pergi ambil buku. Dan juga jangan lupa ambil pen. Cepat. Baik Aimi, buku dah lama ada. Bagus. Okey. So yang lain-lain pun sama, boleh ambil buku. Dah sedia, bagus Ashraf. Okey. So kita nak lihat tentang bab yang kelima ini iaitu tamadun Mesopotamia. Baik. So kita akan buat nota ringkas tamadun Mesopotamia. Baik. So mula-mula kita tulis dulu bab 5 iaitu tamadun awal dunia. Macam ni. Kemudian kita tuliskan tamadun Mesopotamia. Begitu. So tamadun Mesopotamia kita akan yang bawah ni kita boleh underlinekan. Dan yang di bawah ni kita boleh kotakkanlah. Kita kotakkan tamadun Mesopotamia. So apa yang dimaksudkan tamadun Mesopotamia? First kita kata Mesopotamia bermaksud tanah di antara dua sungai, ataupun kita kecilkanlah, di antara dua sungai. So itu maksud dia, tanah di antara dua sungai. Sengaja cikgu nak besarkan kat situ kerana untuk menjadi supaya kamu senang nak ingat. Iaitu sungai apa cikgu? Iaitu sungai Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Euphrates. Jadi dua sungai iaitu, so kita buat kat bawah lah, Sungai Tigris dan Sungai Euphrates. Itu. Baik. Itu yang first. Kemudian kita buat yang kedua. Bermula. Bermula dari zaman Neolitik. Zaman Neolitik iaitu kita boleh buat kurungan 5000 sebelum Masihi hingga 700 sebelum Masihi. Macam tu. Baik. Kemudian kerajaan kita tak boleh tulis kerajaan lah, kita buat macam ni lah. Iaitu Sumeria, Babylon, kemudian Akkad, Chaldea
okey, dan Assyria. Ya, Assyria okey adalah okey kerajaan okey yang wujud okey yang wujud dalam tamadun dalam Mesopotamia. Itu. So kita dah highlightkan nama-nama dia tu ya. Dan kita boleh buat kerajaan terawal. Kerajaan terawal iaitu Sumeria. Okay, Sumeria. Manakala kerajaan terakhir. Kerajaan terakhir ialah Chalde. Gitu. Okay. So ini yang dikatakan. Okay. Baik. So kita akan buat. Okay. So kita akan buat dia punya ni ya. Awan sikit lah. Awan ke? Tak cun awan. Kita buat kotak juga lah. Okay. So kita buat kotak juga kat sini. Okay. So ini adalah poin-poin penting berkaitan dengan tamadun Mesopotamia. Okay. Nanti kita buat bawah lagi ya. Kat bawah lagi pun ada. Kejap cikgu. Ambil. Take your time. Okay, ada yang dah siap? Okay, baik, bagus. Okay. Baik. Okay. Okay, so kita dah buat point kat sini. Kita dah buat nota sikit. Kemudian kita akan sambung lagi. Okay, nota seterusnya. Okay, iaitu kita ambil poin-poin yang penting. Okay, di bawah ni. Kita sambung dengan poin seterusnya. Okay, poin seterusnya. Okay, so kita akan tulis kawasan. Kawasan bulan sabit subur. Okay. Ya, kawasan ini ialah kawasan kawasan subur yang luas. Dalam OSIS. Di tengah gurun. Di tengah-tengah gurun. So, itu kita kata kawasan bulan sabit subur. Subur ya. Kawasan bulan sabit subur ialah kawasan subur yang luas dalam OSIS. Di tengah-tengah gurun. Dan kawasan ini yang berkembang menjadi kawasan so kita boleh tulis kawasan ini berkembang berkembang menjadi bandar besar. Bandar besar. Dan kemudian kita lihat seterusnya iaitu kita boleh buat juga struktur bangunan. Maknanya bangunan-bangunan ya ataupun struktur binaan dibuat daripada bangunan binaan lah. Binaan dibuat
daripada tanah liat. Ya, tanah liat, okey, yang dijadikan bata. Dijadikan bata. Okey, dan kemudian ada juga bentuk binaan piramid. Okey, ataupun jangan, piramid tu tak cantik. Kita buat ni zigurat. So, cikgu besarkan zigurat. Okey, zigurat adalah binaan ialah binaan piramid. Okey, binaan berbentuk piramid. Okey, sebagai tempat ibadat. Tempat sembahyang dia orang lah. Okey. So kita buat begini dan kita akan naikkan lagi macam ni. Okey. Ya. So kemudian kita tambahkan lagi sikit. Okey, iaitu dinding. Dinding besar dibina sekeliling kota ataupun bandar untuk tujuan pertahanan. So kita kata dinding besar. So kita buat besar lah. Dinding besar dibina sekeliling kota bandar untuk tujuan pertahanan. Okey. Okey, so kita akan kotakkan lagi. So daripada sini dah siap. Oish, bagus Aibi. Okey, baik. So kita juga boleh relatekan tamadun Mesopotamia ni kepada ini dan juga kepada ini. Gitu. Okey. So dengan cara ini, kita tahu manakah kata kunci dia, mana yang huruf besar tu maknanya yang lebih penting. Okey. Dan juga cikgu pendek-pendekkan dia supaya kita tahu yang mana yang poin yang penting. So poin yang penting seperti maksud Mesopotamia, nama-nama kerajaan, kemudian juga seperti kawasan bulan sabit subur, kemudian zikurat, dinding besar, itu penting. Okey, itu penting. Okey, dan kemudian so kalau kita lihat ada lagi je. Itu je lah. Itu je lah untuk tamadun Mesopotamia. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya sekarang. Saya challenge dekat sticky notes. Apa dia? Saya challenge dekat sticky notes. Saya berikan tanda sekarang, okey? Okey. Okey, yang dah siap boleh tulis dah untuk kita meneruskan lagi. Okey, dah. Okey, Ukal dah. Okey, Ashraf pun dah siap.
Kita lapar tapi malas nak beli makanan. Okey. Baik. Okey. So siapa lagi yang dah siap? Mi dah siap. Okey, Amin dah. Okey, Ukail dah, Candace dah. Okey, Syafiqah dah. Mizara pun dah. Okey, Mina pun dah. Darwish pun dah. Gwen dah siap dah, Gwen? Okey, Darwish pun dah. Okey, baik. Nama dekat-dekat Darwish dan juga Darwish. Falisha Azhara. Ya, okey, baik, bagus. Iskandar Zulkarnain pun dah, bagus. Okey. So ini nota ringkas kita untuk kita buat ulang kaji berkaitan dengan untuk kita lihat berkaitan dengan tamadun Mesopotamia. So bab ni sebenarnya luas, tapi cikgu tak nak laju-laju, cikgu buat perlahan-lahan supaya kamu dapat faham. Okey, kalau kita buat laju-laju nanti kan, okey, nanti kamu tak faham. So bagi cikgu biar kita buat perlahan-lahan. So adakah kamu rasa bila mungkin ada di antara kamu yang kata, oh cikgu kat sekolah saya dah sampai bab 5, bab 6 dah pun cikgu. Dah bab 6 dah. Ada yang kata, oh, kat sekolah saya cikgu baru bab 3 cikgu. Jadi mungkin bab 5 ni sedang-sedang elok kot. Kita baru masuk bab 5 sedang-sedang elok. Dan cikgu tak nak laju-laju supaya kita dapat faham dengan lebih baik. Baik, good luck lah yang exam. Okey. Baik. Okey, memandangkan kamu semua pun okey, ramai di antara kamu yang nak exam. Okey, apa kata hari ini kita akan cuba buat short quiz. Okey. Boleh tak kita buat short quiz pada hari ini? Siapa setuju untuk kita buat short quiz pada pagi ini? Cikgu buatlah quizzes je. Quizzes tak interaktif. Blue card. Blue card pun tak interaktif. So kalau nak interaktif, kita buat cara cikgu. Alah, secara lah murid-murid pula. Murid-murid tak ada cara. Aduh, apa? Murid-murid nanti tanya cikgu balik. Okey, baik. Mana dia? So, okey, kita akan tak pernah main quiz cikgu. Oh ya ke? Jom kita main quiz. Okey. Baik. Quiz apa cikgu? Don't quiz dulu. Okey. Baik. So kita akan buat short quiz kat sini. Allah. Okey, iaitu quiz. Ni first time. Okey, so quiz ini mudah saja, iaitu cikgu akan beri soalan. Okey, contoh soalan nombor 1 ni, dan jawapan dia kamu mesti jawab dalam Zoom chat, tetapi kamu kan ada kat atas tu tulis tu kan, tu ID Zara tu asal kan. So kat tu kamu klik dan kamu send Private. send private, send to Cikgu Rafi. Okay. Send to Cikgu Rafi supaya Cikgu Rafi je yang boleh tengok jawapan kamu. Itu cara dia. Okay. Baik. So, kita akan mulakan quiz dengan soalan yang pertama. Cikgu, berapa soalan cikgu? Biasanya, cikgu akan buat soalan daripada bab 1 hingga bab yang kelima tadi. Aduh, banyak ni. Okay. Tak banyak pun. Okay. Tak banyak pun. Okey, bab 1, 2, 3, 4, 5 Okey, soalan yang pertama. Okey. Soalan pertama iaitu soalan pertama iaitu kaedah. Kaedah yang kaedah mendapatkan maklumat sejarah dari orang sumber. Orang sumber dikenali sebagai kaedah apa? Ukail, betul Ukail. Lain? Bagus Cadence. Bagus Cadence. Lain? So cikgu baru dapat 2 orang. Ukail, Cadence, Harshita, betul Harshita. Bagus. Yang lain mana yang lain? Amin salah, Amin. Hansen betul. Zara salah. Amin salah. Zara salah. Hansen betul.
Ya, betul lah ini. Okey, Amin. Nasib baik kau betulkan. Lain. Vincent salah, Vincent. Nurhan salah, Nurhan. Salah. Okey. Ramai yang salah ni. Macam mana ni? Yang lele mana ni? Lavinesh salah. Asfa mana Asfa? Asfa. Ayu. Ya, Lavinesh. Betul. Asfa salah, Asfa. Salah. Iskandar Zulkarnain betul. Darwish Hakimi, Darwish mana? Isyani. James. Ya, betul. Betul, Ami. Okey. Mana Felicia Azhara? Syafiqah mana? Kena jawab soalan nombor 1 tu. Baik. Kita pergi pada soalan yang kedua. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Okey, iaitu dia kata sejarah. Okey, ialah catatan atau rekod. Okey. Ya, betul. Betul, Syafiqah. Okey, sejarah ialah catatan atau rekod peristiwa yang telah berlaku. Okey, so cikgu akan buat begini. Okey. Dan cikgu buat begini. Okey. Baik. So kita buat macam ni. Okey, sejarah ialah catatan rekod peristiwa yang telah berlaku. Okey, kemudian siapakah tokoh yang memberi maksud sejarah tersebut? Siapa? Okey. So Aini Zara betul, Yusuf Ibrahim betul. Iskandar betul. Arshita betul. Okey, apa Mina kawah-kawah ni? Okey. Apa Mina kawah sumber daya apa ni? Bukan. Tak masuk exam pun. Okey, baik. Baik, betul Kyle. Okey. Ya, betul Asfal. Apa dia para Aini Zara? Ashraf, apa yang menyiasat? Okey. Baik. Soalan yang ketiga. Okey. Soalan yang ketiga, iaitu soalannya adalah, ya betul Hansen. Betul. Baik, soalan yang ketiga. Okey. Apakah nama tanah besar yang mengandungi Gunung Ganang serta Tanah Pamah? Apakah nama tanah besar yang mengandungi Gunung Ganang serta Tanah Pamah yang wujud semasa zaman air batu di mana? Di Asia Tenggara. Habis kau. Ya, betul Harshita. Apakah nama tanah besar yang mengandungi Gunung Ganang serta Tanah Pamah yang wujud semasa zaman air batu di Asia Tenggara? Di Asia Tenggara ni ada wujud tanah besar tau. Ada Gunung Ganang, Tanah Pamah yang wujud. Dia wujud semasa zaman air batu. Bila zaman air batu cair, dia dah tak wujud dah. Apakah nama kawasan tanah besar itu? Ya, betul Harshita, betul. Yang lain-lain? Cikgu bagi clue lah, sebab ramai yang tak dapat jawab. Dia terdiri pada dua perkataan. Di Asia Tenggara. Dia terdiri pada dua perkataan, iaitu dia bermula dengan huruf P dan juga yang sini dia bermula dengan huruf S. Ya, betul Iskandar Zulkarnain. Saya bagi clue lagi kau. Ya, Darwish Hakimi, betul. Men, salah men. Apa dah.
Okey. Dapat? Tak dapat lagi ni ya. Tak dapat lagi ya. Baik. Soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat iaitu soalannya adalah zaman batu akhir juga dikenali dengan nama zaman apa? Susah kan? Taklah, tak susah pun. Zaman batu akhir juga dikenali dengan zaman apa? Ya, betul Amin. Main jawab. Skandar salah. Hansen betul. Asfar salah. Ini zaman batu tau, bukan zaman air batu. Bila sebut zaman batu, bermakna dia dah masuk soalan bab yang ketiga. So bukan bab 2 lagi. Ini zaman bab 3 ni. Bukan. Ya. Saya main jawab je. Okey, Winston bukan. Asfar bukan Asfar. Bukan. Harshita. Bukan Harshita. Okey, Aini Zara bukan. Bukan. Bukail salah. Cadence betul. Harshita betul. Banyak yang lupa lah tu. Salah ni. Salah. Salah. Okey. Baik. Dapat? Baik. Soalan yang kelima. Okey. Baik. Soalan yang kelima. Ya betul. Khairil Hafiz betul. Okey. Soalan yang kelima. Iaitu soalannya. Iaitu apakah? Ya Falisha betul. Okey. Apakah nama? Okey. Betul Aimi. Okey. Apakah nama rumah ibadat? Okey. Berbentuk piramid. Okey. Yang dibina dalam tamadun Mesopotamia. Bukan apa? Ya Aimi. Salah men. Allah. Okey betul. Amin salah. Allah. Salah. Allahu Akbar. Okay. Tadi ada tu dengan satu nama tu. Ada. Nama rumah ibadat berbentuk piramid. Okey. Boleh tulis jawapan dia. Boleh tulis jawapan dia. Ya Syafiqah betul. Betul Iskandar Zulkarnain. Betul. Ya, okey, cadence betul. Okey. Baik. Dan soalan bonus. Okey, soalan bonus. Okey, soalan bonus hari ini. Okey, soalannya adalah baik. Tuliskan nama peralatan yang cikgu pakai di kepala sekarang. Kan? Tanjak. Apa main Sejarah. Itu soalan bonus kan? Soalan bonus. Tapi bukan sejarah je cikgu.
Dia ada berkaitan dengan sejarah. Ini pakaian Ah. daripada orang dulu. Tanjak tu mak kilau cikgu. Bukan. Daripada zaman hantu lah orang pakai. Kain pelikat Ya, betul Falisha. betul ke? Okey. Baik. Jom kita semak jawapan. Okey. Bengkung. Mana ada bengkung atas kepala? Kau ni. Tanjak. Okey. Baik. So kita lihat jawapan. Kain keras Aswah. Kau jahanam kain keras. Kopiah. Aduh ya. Baik. Kita semak jawapan sekarang. Baik, nombor 1. Kaedah mendapatkan maklumat sejarah dari orang sumber dikenali sebagai kaedah lisan. Ya, kaedah lisan. Yang kedua, sejarah ialah catatan atau rekod peristiwa yang telah berlaku. Baik, ini adalah Muhammad Yusuf Ibrahim. Yusuf Ibrahim. Baik. Yang ketiga, nama tanah besar ini itu adalah ini dipanggil pentas Sunda. Allah. Pentas Sunda. Baik, zaman batu akhir juga dikenali dengan nama zaman Neolitik. Dan nama rumah ibadat berbentuk piramid itu adalah zigurat. Zigurat. Ya. Zigurat. Ya. Dan tuliskan nama peralatan yang cikgu pakai di kepala. Jawapannya adalah tanjak atau tengkolok atau juga desta. Siapa kata salah? Cikgu tak cakap betul salah. So songkok salah, topi pun salah. Desta tu apa? Sama juga. Tengkolok tu apa? Sama. Tiga-tiga sama. Dia ada 3 nama. Dia sama je. Jadi lain tempat, lain nama perkataan dia. Betul Desta kan tempat apa? Tempat apa? Desta biasanya disebut di bahagian negeri Sarawak dan Sabah. Tengkolok? Tengkolok di kawasan Tanah Melayu, Tanjak pun juga di kawasan Tanah Melayu. Itu kebiasaan dia. Ya betul Ashraf. Okey, baik. So itu sahaja pada